Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 29 Julai 2021 bersama saya Mariam Zanarah Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menghantar sebanyak 105 tan bekalan gas oksigen ke Provinsi Kalimantan Barat bagi kegunaan pesakit COVID-19 di hospital di wilayah Indonesia itu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jumud Masing berkata, ia adalah susulan lonjakan kes COVID-19 yang mendadak di Kalimantan Barat baru-baru ini sekaligus menyebabkan pihak Indonesia kekurangan bekalan oksigen untuk pesakit yang berada di wad unit rawatan rapi ICU. Oleh yang demikian, atas dasar Kementerian Ground dan hubungan diplomatik serta kerjasama yang erat, maka Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk mengizinkan dan membantu menyalurkan serta mengekspor kekeluaran daulat oksigen kepada Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis simbolik penyerahan tangki gas oksigen daripada Kerajaan Sarawak kepada Kerajaan Indonesia di Perkarangan Pusat Kuarantin Kastam Imigresen Terpadu ICQS pada Rabu. Sementara itu, Tan Sri James Masing yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Sempadan Sarawak ketika ditemui memaklumkan semua transaksi itu dijalankan secara komersial di mana kedua-dua kerajaan hanya pemudah dalam proses ini. Whatever we have now, we must assist our neighbors. They are in need. We will do so, and I'm very pleased that TNI, Tentera Republik Indonesia, come here and get those oxygen tank. But those are done on G2G government. We, government of Indonesia dan government of Malaysia, just facilitator saja. The one who does it will be B2B, the business to business saja, let them take care of. As I said, we will assist as much as we can, provide that we do not exhaust our oxygen requirement in Sarawak. That is important. We would like to protect our neighbors, but we must at the same time protect our people who might need it later. Dalam pada itu, Komando Daerah Pangdam 12 Tanjung Pura Mayor Jeneral TNI Muhammad Nur Rahmat sebagai wakil kerajaan Indonesia menyatakan rasa syukur atas bantuan tersebut dalam membantu situasi yang dialami oleh mereka. Kami bersyukur kami bisa dibantu dalam beberapa waktu ini mendapatkan kurang lebih 7 truk ya, isotank. Ini sangat-sangat membantu karena memang kondisi kami di Kalimantan Barat ini memang sangat kritis pada saat itu. Ya, katakanlah itu penyambung nyawa lah ya. Jadi dengan ada bantuan kemarin itu yang 3 sangat membantu sekali. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada 3 lagi, nanti hari Jumat 1 lagi, sehingga itu akan menambah pasokan oksigen di wilayah kami. Sekali lagi kami juga sangat terima kasih dan kami juga berharap semoga kedepannya untuk bisa ditingkatkan dalam level perdagangan yang lebih strategik lagi di bidang yang lainnya sehingga untuk jaminan pasokan oksigen ini kita bisa selalu terjaga ya. Hadir sama Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terpadu, Dato' Amar Michael Manin Jawong, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Ik Pahon Joik dan Div-Div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, sebanyak 9 taman rekreasi mini baru dirancang untuk dibina di pelbagai kawasan perumahan sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Senadin pada tahun ini. Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin menjelaskan setiap kawasan perumahan di Dun Senadin yang mempunyai tanah lapang akan dibangunkan taman rekreasi di bawah projek Kerajaan Sarawak. Katanya, 9 taman rekreasi mini itu akan dibina dengan 2 di Dun Tesaras, 2 di Desa Senadin, 1 di Permajaya, 2 di Riam dan 2 di Vista Perdana. Taman ini akan dilengkapi kemudahan asas seperti taman permainan, larian trek jogging dan peralatan kecergasan luar. Ditemui selepas mengadakan kunjungan ke tapak pembinaan Taman Rekreasi Mini di Taman Washin dan Taman Jalan Nastutrium Riam pada Selasa, beliau menambah trek jogging orang awam yang terletak di seberang Taman Awam Miri juga dalam rancangan untuk dinaik taraf pada 2022. Setakat ini, sejumlah 14 Taman Rekreasi Mini telah dimasukkan dalam rancangan pembinaan Taman Rekreasi Mini tahun 2021 termasuk 5 yang telah disiap bina pada tahun lepas.
Selanjutnya, Didun Katibas dengan lebih RM758,500 peruntukan projek kecil luar bandar MRP telah diserahkan kepada 85 penerima dalam lawatan kerja adunnya Datuk Seri Ambrose Belikau Enturan pada Selasa. Penyerahan cek dibahagikan kepada 4 sesi bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan untuk menghadkan jumlah kehadiran penerima. Dalam pada itu, beliau memohon Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang menerima cek MRP tersebut untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peruntukan yang disalurkan. Datuk Seri Ambrose juga menyeru agar rakyat terus bersatu menyokong gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri PRN akan datang untuk menjamin kesinambungan pembangunan di kawasan luar bandar. Sementara itu, Wakil Tuai Rumah Kelau Matung menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Datuk Seri Ambrose atas bantuan yang diberikan. Didun Kabong pula, sebanyak 6 projek transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong siap dilaksanakan sepenuhnya. Majlis ringkas seruah projek RTP siap itu telah diadakan pada Selasa dengan turut disaksikan Adun Kabong Muhammad Chi Kadir. Berikut senarai projek yang telah siap dan diserahkan dalam program tersebut. Dalam program berasingan, Muhammad Chi meluangkan masa meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Mobile Outreach yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Balai Polis Kabong pada Rabu. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berkata penganjuran program vaksinasi bergerak atau Mobile Outreach penting bagi memudahkan orang ramai khususnya mereka yang tinggal di luar bandar menerima suntikan vaksin COVID-19. Malah jelasnya pendekatan tersebut juga lebih mudah mensasarkan golongan yang diutamakan berbanding menunggu temu janji menerusi aplikasi MySejahtera. Dalam tinjauan itu, beliau mengambil peluang merakamkan penghargaan kepada pasukan vaksinasi bergerak atas komitmen yang tinggi dalam memberikan suntikan vaksin kepada penduduk di kawasan itu. Seterusnya, tragedi kebakaran melibatkan 3 buah rumah di Kampung Sinjan dan Kampung Tanjung pada Selasa mendapat perhatian Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang dan Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Prihatin dengan nasib mangsa, kedua-dua adun segera turun padang melihat sendiri keadaan mereka dan mengambil maklum segala keperluan yang diperlukan. Sumbangan segera turut dihulurkan bagi mengurangkan tekanan dan bebanan mereka buat masa ini. Kebakaran yang berlaku sekitar jam 6.15 petang itu berjaya dikawal pada jam 7 malam dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 7.55 malam. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian. Berikut pula laporan terkini COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Rabu memaklumkan sebanyak 464 kes positif baru telah dikesan di 23 daerah, meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 75,211 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan perubahan status daerah Bukit Mabong kepada kuning manakala daerah-daerah lain masih kekal dengan status sedia ada. Kenyataan sama juga mengisytiharkan penamatan 3 kluster iaitu kluster Jalan Kostal Bintulu Miri, kluster Kampung Sinar Budi Baru Kuching dan kluster Bali P. Subis. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini sebanyak 78 kluster. Berikut merupakan senarai lokasi yang diisytihar dan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.